Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, kita sampai ke bab yang ke-69. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah annahu qala bab qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa ma yunha 'anil kadhib. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Benar ni tuan-tuan, dari semua sudut, amalan, i'tiqad dan juga percakapan. Dan bab berkaitan berdusta yang dilarang. Wa bihi qala hadatsana Uthman ibn Abi Shaybah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Jadi tuan-tuan, terjemahan dia mudah. Sesungguhnya benar itu. Benar ni dia tuan-tuan umum sebagaimana saya bagi tahu tadi. Terutamanya yang paling penting ialah dari sudut percakapan lah. Dalam konteks kita orang Islam ni, kita bercakap benar, dia akan membawa kepada bir. Bir ni apa tuan-tuan? Dia akan membawa kepada kebaikan. Membawa kepada keseluruhan kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan, amalan yang kita buat yang disebut sebagai bir ataupun dikira sebagai amalan bir itu akan membawa kita kepada syurga. Dan berterusanlah seseorang itu dia benar dalam kehidupan dia, pada i'tiqad dia, pada amalan dia dan juga pada percakapan dia. Sehingga dia akan jadi orang yang mana bersifat benar. Nampak tak? Hatta yakuna siddiqan. Benda tu dah jadi dia punya darah daging. Nampak tak? Dia dah jadi darah daging. Memang orang yang benar. Nampak tak tuan-tuan? Wa innal kadhib, dan sesungguhnya berdusta itu dia sama juga melibatkan i'tiqad, melibatkan amalan, melibatkan percakapan. Dan dalam konteks kita orang Islam hari ini, dari sudut percakapan lah yang banyak berlaku, orang tidak bercakap benar. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, ataupun amalan dia tidak benar. Dia tipu, klaim dan seumpama, itu semua dusta tuan-tuan. Dia dakwa benda yang mana dia tak ada, dia tulis dalam resume dia sebagai contoh benda yang dia tak ada, ataupun dia copy paste assignment orang, kemudian dia hantar seolah-olah itu dia punya, ataupun dia copy paste tulisan orang dalam Facebook ke dalam mana ke. Ini semua ialah penipuan. Nampak tak? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang mana dia rasa kenyang dengan benda yang dia tak ada pun adalah seumpama orang yang memakai dua pakaian yang dusta. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, itu dalam hadis. Jadi wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Berdusta ini, terutama dalam kes kita kebanyakan, ialah dari sudut percakapan. Dia akan membawa kepada fujur. Fujur ni ialah dosa tuan-tuan, lawan bagi bir. Dan sesungguhnya dosa itu akan membawa kepada neraka. Dan berterusanlah seseorang itu, dia berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu orang pendusta. Jadi sifat, jadi sajiah dia. Jadi orang kata akhlak dia, akhlak yang buruk sampai orang tahu dia ni cakap tak boleh pakai lah. Senang cerita. Nampak tak? Wa bihi qala hadatsana Ibnu Salam qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan. Hadis masyhur. Tanda orang munafik ada tiga. Bila dia bercakap, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila dia diberi amanah, dia akan mengkhianati amanah. Wa bihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Jarir qala hadatsana Abu Raja' an Samurata ibn Jundub radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulaini atayani
qala alladhi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzabun yakdhibu bil kizbati tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ra'aitu rajulain, aku tengok dua orang lelaki. Yang ini dalam mimpi. Tengok dua orang malaikat di dalam mimpi, tetapi dalam gambaran dua orang lelaki. Mereka berdua datang dalam mimpi aku dan mereka berdua berkata, ni riwayat ni tuan-tuan, riwayat yang mana wording dia agak simple, tetapi ada dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari bawa dalam Kitabul Janaiz dengan lebih panjang lagi. Dalam riwayat tersebut, wording dia lagi panjang dan mungkin kita akan lebih faham. Nabi SAW kata, pada malam ini ataupun semalam, masa aku tidur aku mimpi nampak dua orang lelaki, iaitu malaikat dalam bentuk dua orang lelaki datang berjumpa dengan aku, dan mereka berdua telah memegang tanganku dan membawa aku pergi ke Ardun Muqaddasah, bumi yang suci mulia, tak silap saya di Palestin lah ni. Kemudian pada waktu tersebut aku tengok satu orang lelaki duduk dan satu orang lelaki berdiri. Dan di tangan mereka ada cangkuk yang dibuat daripada besi. Dia masukkan ke sebelah, dia masukkan ke dalam mulut dia ni lah, sehinggalah keluar ke bahagian leher. Cangkuk besi tu dimasukkan ke dalam mulut sehingga keluar ke bahagian leher, dan begitulah juga dibuat ke bahagian mulut yang sebelah lagi sehingga keluar ke bahagian leher. Kemudian selepas dimasukkan cangkuk tersebut, dia akan luka, sakit dan seumpamanya. Kemudian luka tersebut akan sembuh dan benda itu akan diulang buat. Nampak tak? Kemudian diberitahu kepada Nabi SAW, orang yang buat macam tu fakadzabun, dia adalah satu orang yang sangat berdusta. Yakdzibu bil kizbati, dia buat satu pendustaan, dia reka satu pendustaan, tuhmalu anhu hatta tablughal afaq, dibawa benda yang dusta daripada dia tu disebar-sebarkan sampai tersebar dalam dunia. Nampak tak tuan-tuan? Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, sebagai balasannya begitulah akan dilakukan kepada dirinya sampai hari kiamat. Dia akan tusuk dia punya mulut dengan besi yang tajam sehingga keluar ke bahagian leher sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Bila sembuh buat lagi, dia diseksa dengan perbuatan dia, disebabkan oleh perbuatan dia berdusta. Terutamanya jika dusta tersebut tuan-tuan membawa mafsadah, mudarat kepada orang lain. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Bab fil hadis salih, bab berkaitan dengan al-hadis salih ni tuan-tuan, ialah kita kata tindak tanduk, self conduct, appearance yang baik. Dia melibatkan akhlak kita, percakapan kita, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berjalan, bercakap, makan, minum, benda yang melibatkan self conduct kita dan juga melibatkan pakaian kita. Itu dinamakan sebagai al-hadis salih. Nampak tak tuan-tuan? وبه قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد رضي الله عنه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang ataupun individu yang paling menyerupai dallan ataupun samtan hadian. Ini ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada apa? Self conduct, akhlak, appearance dan seumpamanya, tindak tanduk, tingkah laku. Orang yang mana paling menyerupai tindak tanduk, akhlak, tingkah laku, appearance, penampilan Nabi SAW ialah Ibnu Ummi Abdin, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sejak daripada dia keluar daripada rumah dia sehinggalah dia kembali ke rumah dia. Adapun dalam rumah dia dengan kaum keluarga dia, kami tak tahulah. Bukan kita nak kata, nak tuduh dia luar tak sama dengan dalam. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu dia tak nak bercakap pada benda dia tak tahu. Itu sahaja. Nampak tak? Benda yang kita boleh puji, kita puji. Depan mata kita
Kita nampak ada ilmu, kita puji. Sebagaimana kita bahas semalam. Benda kita tak tahu, kita kena cakap tak tahu. Dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita benda ni bukan dia cerita di depan Abdullah bin Mas'ud pun. Dia cerita kepada siapa? Kepada orang lain. Mungkin selepas kewafatan Nabi SAW, ramai sahabat juga telah meninggal, datang generasi-generasi baru tabi'in. Jadi bila Hudzaifah sebut macam tu, dia seolah-olah memberi nasihat kepada mereka, jangan lepaskan peluang untuk mengambil manfaat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nampak tak tuan-tuan? Wa bihi qala hadatsana Abu al-Walid qala hadatsana Syu'bah an Mukhariq. Nak tahu berkaitan dengan had dal samt Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, baca kitab-kitab Syama'il. Wa bihi qala hadatsana Abu al-Walid qala hadatsana Syu'bah an Mukhariq annahu qala sami'tu Tariqan قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini masyhur. Jaga salafi mesti diingat benda ni. Sesungguhnya sebaik-baik percakapan, ucapan ialah kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik orang kata petunjuk ialah petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya petunjuk ni sebagaimana saya bagi tahu tuan-tuan, dia tidak khusus hanya untuk akidah dan juga amalan yang bersifat ibadat. Dia melibatkan kehidupan kita keseluruhan. Nampak tak? Sebagaimana saya ulang-ulang, saf konda, akhlak, karakteristik, tingkah laku, perbuatan, pakaian dan seumpamanya, itu semua termasuk di dalam hadis, iaitu petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya, bab sabri 'alal adha wa qaulillahi ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bab supaya kita sabar di atas orang kata adha, benda-benda yang menyakitkan kita, sama ada dari sudut fizikal ataupun dari sudut maknawi, emosi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan diberikan kepada orang yang sabar pahala mereka secara sempurna tanpa hisab. Nampak tak? Maksud tanpa hisab tu, bighairi hisab tu, tidak ada orang yang mana mampu untuk menghitung pahala yang akan diberikan secara sempurna kepada orang yang sabar. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi SAW kata dalam Bukhari Muslim, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang itu diberi satu pemberian yang mana lebih baik dan lebih banyak, lebih luas berbanding dengan sabar. Nampak tak? Sebab sabar ni tuan-tuan, dia akan membawa kepada kebaikan. Sabar ni dia akan membawa kepada kebaikan. Sebab apabila orang tak sabar tuan-tuan, dia akan banyak buat kezaliman. Orang kata dia sekali, dia jawab 10 kali. Orang jentik dia, dia tendang orang tu. Dan semua benda ni ialah zulm, ialah kezaliman. Dan kezaliman ialah kegelapan pada hari kiamat. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan annahu qala hadatsani al-A'mash an Sa'id ibn Jubair an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa ahadun aw qala laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tuan-tuan, Nabi SAW kata tidak ada satu orang pun ataupun tidak ada satu zat pun yang mana lebih penyabar berbanding dengan Allah. Kalau tuan-tuan nak bahas benda dari sudut akidah, takwil tak takwil, boleh terjemah sabar tak terjemah sabar, itu cerita lain. Tetapi sekarang kita faham tak ada satu orang pun yang lebih penyabar berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda kalau kita terjemah macam ni, kalau kita nak bahas dari sudut akidah, Salafi, Asy'ariyah dan seumpamanya, dia kata macam Allah terkesanlah dengan apa yang manusia cakap, manusia buat. Kemudian menyebabkan mereka akan takwil lah sifat ghadab, marahnya Allah dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi saya tak nak bahas itu. Adapun zahir hadis ini, dan benda ini tak ada masalah untuk kita faham, dan itu ialah benda yang didengar oleh para sahabat. Sahabat tak pernah takwil, sahabat tak pernah tanya macam-macam. Dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi, sehinggalah timbulnya bid'ah, golongan-golongan yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi SAW kata tak ada orang yang lebih penyabar berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka, orang-orang musyrik, orang kafir, mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada anak, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab mereka terus. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesihatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi rezeki kepada mereka. Nampak tak?
Wa bihi qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala sami'tu syaqiqan yaqul qala Abdullah radhiyallahu anhu qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'dhi ma kana yaqsim faqala rajulun min al-ansar wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullah qultu amma ana لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى عليه السلام بأكثر من ذلك فصبر. Ini kita dah baca semalam. Bab man lam yuwajihin nas bil itab. Bab orang yang mana tidak mengkhususkan orang tertentu dengan celaan ataupun dengan kritikan. Biasa Nabi SAW dia tidak akan khususkan kritikan kepada orang tertentu walaupun tahu siapa yang buat. Nabi SAW akan bagi peringatan tetapi dalam bentuk umum. Jarang, hampir mungkin kita tak jumpa Nabi sebut, wahai fulan-fulan, kenapa kamu buat macam ni? Tak, bila ada benda yang Nabi dengar, yang Nabi tak suka ataupun Nabi lihat, benda yang Nabi tak suka, sama ada Nabi akan hantar orang pergi khusus, tidak malukan di depan orang ramai, ataupun Nabi SAW akan buat satu khutbah yang bersifat umum sebagai peringatan. Wa bi qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsana Muslim an Masruq annahu an Masruq annahu qala qalat Aisyah radhiyallahu anha sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'an farakhasa fihi fatanazzaha anhu qaumun فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. Ini cerita tentang siapa? Tentang sebahagian sahabat datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha tanya tentang amal ibadat Nabi SAW. Jadi bila mereka dengar amal ibadat Nabi SAW ni, kan Nabi SAW semayang malam sampai bengkak kaki, puasa berhari-hari dan seumpamanya. Jadi mereka kata, itu Nabi tapi masih lagi berusaha sungguh-sungguh. Apatah lagi kita? So ada yang kata tak nak tidur malam, nak semayang malam. Ada kata tak nak puasa, tak nak berbuka-buka. Maksudnya dia nak berpuasa setiap hari lah. Kemudian ada yang kata dia tak nak kahwin. So itu yang dimaksudkan oleh Aisyah, sana'an nabiyyu syai'an. Nabi SAW buat sesuatu. Farakhasa fihi. Maksud Nabi buatlah. Buka puasa pun ada. Tidur pada waktu malam pun ada. Berkahwin. Memang Nabi berkahwin. Tiba-tiba ada sekumpulan manusia. Fatanazzaha anhu qaumun. Mereka tak nak buat benda tu. Maka benda tu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah berkhutbah memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda, apa ni? Cerita yang sampai kepada aku berkaitan dengan setengah orang ni, mereka tak nak buat benda yang aku buat. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih kenal Allah berbanding dengan mereka. Dan aku lebih takut kepada Allah berbanding dengan mereka. Tetapi aku buat semua benda tu. Dan itulah sebahagian daripada syariat. Agama inilah i'tidal. Agama inilah i'tidal. Pertengahan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan aku ni ialah jalan yang mana lurus. Hendaklah kamu ikut jalan tersebut. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. Jadi tuan-tuan, kita dah sebut berkaitan Nabi SAW ni sangat pemalu. Apabila Nabi SAW melihat sesuatu benda yang Nabi tak suka, Nabi SAW tidak akan terus melenting, marah orang tu di dalam majlis. Sama ada Nabi akan ta'mim, bercakap secara umum, ataupun Nabi tahan sabar selagi mana tidak melibatkan hukum hakam Allah, malam tuntahak maharimullah, selagi mana hukum hakam Allah tidak dilanggar. Jadi pada waktu tersebut Nabi akan tahan. Jadi sahabat-sahabat yang rapat tahulah benda tu Nabi tak suka. Bab man kaffara akhahu bighairi ta'wilin fahuwa kama qal. Bab sesiapa yang mana menuduh saudaranya sebagai kafir tanpa takwil. Maksud tanpa takwil, tanpa sebarang dalil. Tiba-tiba dipanggil ya kafir. Maka fahuwa kama qal, kalau orang itu tidak kafir, kafir itu akan kembali kepada diri dia. Benda ni tak boleh tuan-tuan. Kita dah baca hadis malam, kita kata sibabul muslim fusuq. Kita tak boleh nak mencela, kita tak boleh nak mencerca. Itulah perbuatan orang fasik. Wa qitaluhu kufrun. Kalau kita perangi dia,
maka itulah perbuatan orang kafir yang boleh membawa kepada kekufuran kepada diri kita. Jadi begitu juga, kita tidak boleh nak panggil orang sebagai kafir ataupun sesat ataupun mubtadi' tanpa dalil. Nampak tak? Suka-suka. Ya kafir. Tak boleh. Kalau dia tidak sedemikian rupa, dia akan kembali kepada kita. وبه قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. Kalau seseorang tu bagi tahu kepada saudaranya yang Islam, wahai kafir, maka salah seorang kafir. Sama ada yang dituduh kafir itu betul-betul kafir, ataupun jika tidak akan kembali kepada diri dia. Wa qala Ikrimah bin Ammar an Yahya an Abdullah bin Yazid annahu sami'a Aba Salamata sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. Kita dah syarah panjang sebelum ni. Bab man lam yara ikfara man qala dhalika muta'awwilan aw jahila. وقال عمر رضي الله عنه لحاطب رضي الله عنه إنه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. Bab orang yang mana berpendapat, ini dalil bagi orang yang berpendapat bahawasanya orang yang panggil orang lain sebagai kafir ataupun sesat, tetapi padanya ada takwil, maksudnya dia ada dalil, ada sebab lah kenapa dia panggil ya kafir ataupun ya munafik. Jadi orang yang cakap kerana dalil bukti, maka dia tidak boleh dituduh sebagai ataupun kafir, itu tidak akan kembali kepada diri dia. Itu maksud dia. Sebab apa? Umar radhiyallahu anhu sebagai contoh, dia telah panggil Hatib ibn Abi Balta'ah. Sebagaimana tuan-tuan tahu cerita ni, apabila Nabi SAW nak pergi ke Mekah untuk serang Mekah, kerana ahli Mekah telah melanggar perjanjian yang membawa kepada pembukaan kota Mekah, Fatah Mekah kan. Jadi apa yang dimesyuarakan oleh Nabi SAW itu telah dibocorkan ceritanya oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sebab dia ada kaum keluarga di Mekah yang mana tak ada orang jaga mereka, dan seumpamanya dia hantar surat. Cerita panjang. So Umar radhiyallahu anhu kata innahu munafiq, sehinggalah turun suratul Mumtahanah tu kan. Innahu munafiq, sesungguhnya dia adalah satu orang munafik. Tapi Umar radhiyallahu anhu cakap macam tu sebab ada tanda, ada zan, ada amarah, ada tanda lah. Sebab apa? Dia buat benda yang tidak akan dibuat kecuali oleh orang munafik lah biasanya. Membocorkan rahsia apa yang Nabi SAW mesyuaratkan dengan para sahabat, apa yang Nabi nak buat kepada orang kafir Mekah. So dia panggil innahu munafiq. Jadi dia bukan munafik. Hatib ibn Abi Balta'ah dia bukan orang munafik. Dan bila dia bukan orang munafik, kalau ikut kaedah asal, sepatutnya benda itu berbalik kepada Umar. Tetapi Umar tidak dipanggil munafik sebab dia ada at least syubhah dalil. Dan dalil itulah dalil yang agak kuat lah. Nampak tak? Faqala Nabi SAW, wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala'a ila ahli badrin, faqala qad ghafartu lakum. Nabi kata, wahai Umar, engkau tak tahu, Allah Ta'ala dah ampunkan mereka. Ahli Badar kot, Hatib ibn Abi Balta'ah ahli Badar. Jadi, walaupun benda yang dibuat tu sebagai salah, tetapi melihat kepada fadilat ahli Badar, benda tu seolah-olah buih yang tidak memberi kesan terhadap kebaikan-kebaikan yang banyak, Allah ampunkan benda tu. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Abadah قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه فقال إنه منافق
فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا رضي الله عنه صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا معاذ أفتان أنت قاله ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. Ini pun kita dah baca panjang dalam sesi Sahih Muslim yang lepas, kita bersalah. Senang cerita, Muaz radhiyallahu anhu dia semayang dengan Nabi SAW di masjid Nabi SAW. Kemudian bila dia balik, mungkinlah dia orang paling alim baca Quran dan seumpamanya, dia sembahyang isyak bersama dengan orang yang berada di kawasan surau dia. Dia jadi imam, tetapi bila dia jadi imam, Muaz radhiyallahu anhu dia baca panjang, baca Baqarah. Jadi ada satu orang ni, dia datang semayang. Kemudian bila Muaz start baca Baqarah, dia pun dalam setengah riwayat, dia mufarakah, dia semayang sendiri. Memanglah dia semayang sendiri. Dan dia pendekkan semayang dia dan dia balik. So bila berita tu sampai kepada Muaz radhiyallahu anhu, dia kata munafik ni. Sebab dalilnya, orang yang mana tak semayang dengan jemaah, dengan sahabat, ataupun nampak tak, benda itu orang kata ada tohmah lah, ada keraguan pada diri dia, dan orang tu bukan munafik. Jadi tajuk bab ini nak bagi tahu bahawasanya sifat nifaq itu tidak kembali kepada Muaz, sebab Muaz cakap adalah berdasarkan apa yang zahir pada waktu tersebut. Dan berita tu sampai kepada lelaki tersebut mengadu kepada Nabi SAW panggil Muaz, dan sebagaimana tuan-tuan tahu, Nabi SAW reprimand, maksudnya Nabi SAW kritiklah Muaz. Kau nak timbulkan fitnah ke? Kan, kamu nak timbulkan fitnah ke? 3 kali Nabi cakap. Kalau kamu jadi imam, bacalah lebih kurang wasyamsi waduhaha sabbih isma rabbikal a'la. Terutamanya bila kamu jadi imam kepada orang ramai. Dan dalam jemaah tu ada orang tua, ada orang nak cepat dan seumpamanya. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. Ini kita dah cerita semalam. Orang yang mana dia bersumpah dengan selain daripada agama Islam. Dia kata, kalau aku buat, aku Yahudi. Kalau aku buat, aku Nasrani. Padahal memang dia buat benda tu. Ataupun dia kata demi Lat, demi Uzza, na'udzubillah, maka dia punya kafarah ialah dia kena kembali kepada Islam dengan disebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak, tuan-tuan, dia berada dalam kekufuran. Dia bersumpah dengan nama berhala. Benda tu kufur, tuan-tuan. Jadi, kembali kepada Islam adalah dengan syahadah kembali. Dan siapa yang bagi tahu kepada saudara dia, ta'al uqamir, jom judi dengan aku. Dia tak berjudi lagi, tapi benda tu salah. Falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah dengan apa yang mampu dia buat. Wa bi qala dengan apa yang mampu dia bagi. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu adraka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi rakbin wa huwa yahlifu bi abihi. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Jadi tuan-tuan, satu ketika Abdullah bin Umar dia bertemu dengan ayah dia Umar ibn al-Khattab dalam sekumpulan manusia, dan ada orang bersumpah dengan nama ayah dia. Demi ayah aku. Kalau orang Mesir ni banyak benda-benda macam ni, demi Kaabah, demi tu, demi ni. Benda-benda yang tidak sepatutnya orang buat. So, Umar radhiyallahu anhu dia panggil. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kamu daripada bersumpah menggunakan nama ayah-ayah kamu. Faman kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mana nak bersumpah, maka hendaklah bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dan kalau dia tak nak bersumpah guna nama Allah Subhanahu wa taala, falyasmut, maka hendaklah dia diam. Dalam riwayat yang lain ada wording man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang mana bersumpah selain daripada Allah, nama Allah ataupun sifat Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nampak tak? Maka dia telah melakukan kesyirikan.
Ke saya terjemah salah, tuan-tuan? Saya terjemah salah ni. Annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi rakbin wa huwa yahlifu bi abih. Jadi Abdullah bin Umar, dia bersama dengan ayah dia dalam satu kumpulan. Umar bin Khattab bersumpah dengan nama ayah dia, Khattab, demi Al-Khattab. So, Nabi SAW yang panggil mereka. Tapi Nabi SAW tak tuju kepada Umar lah. Nabi panggil mereka dan Nabi SAW kata, secara umum, sesungguhnya Allah SWT melarang kamu daripada bersumpah dengan nama ayah-ayah kamu. Sesiapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dia senyap. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Umar selepas itu dalam kitab-kitab yang lain, tempat-tempat yang lain. Umar radhiyallahu anhu sebab berlaku pada diri dia, jadi dia sentiasa memberi peringatan, jangan sekali-kali man kana halifan falyahlif billah, siapa yang nak bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, au liyaskut, ataupun hendaklah dia senyap. Nampak tak? Babu ma yajuzu minal ghadabi wasyiddati li amrillah. Wa qala Allah Ta'ala jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Bab bahawasanya harus untuk marah ataupun kita keras kasar melibatkan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, hukum hakam Allah dan seumpamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jahidil kuffara wal munafiqin, hendaklah kamu berjihad dengan orang kafir dan juga dengan orang munafiqin. Mengikut martabat-martabat dia. Kalau dengan orang kafir mungkin sampai tahap perang, ataupun dengan hujah dan seumpamanya. Dengan orang munafikin confirm lah dengan hujah. Waghlub alaihim, dan hendaklah kamu berlaku kasar kepada mereka. Maksudnya kasar ni, tuan-tuan, dia bukanlah dengan, kalau menggunakan lisan lah, dia tidak memilih perkataan yang teruk dan seumpamanya, tetapi cara kita bercakap tu dengan satu ton suara, nada suara, pemilihan perkataan yang mana menunjukkan keezahan kita orang Islam, dan kita tunjuk yang kita ataupun kita zahirkan yang kita memang mengkritik keras ataupun menentang keras perbuatan-perbuatan nifak, perbuatan kufur, benda-benda yang mana mereka buat yang mana melanggar agama, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kita zahirkan benda tu. Nah, pada waghlub ni, tuan-tuan, maksudnya biar kita jadi kasar, tapi tak semestinya kita pukul dia, tak boleh. Benda kita tak boleh buat, tetapi dalam pemilihan perkataan, cara kita bercakap, cara kita tekan hujah kita dan seumpamanya. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Yasaratu ibnu Safwan qala hadatsana Ibrahim an Az-Zuhri an Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti qiramun fihi suwar fatalawwana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam. Qiram ni ialah macam kita kata langsir lah, ataupun kain yang mana menutupi pintu kan. Ada gambar. Maka berubah wajah Nabi SAW. Maksudnya Nabi nak marah. Kemudian, dan suar di sini yang zahirnya ialah gambar yang mana diharamkan. Seperti gambar binatang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa dan seumpamanya lah. Dan, kalau tuan-tuan tengok, kan biasa orang kata, la'anallahu al-musawwirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mana buat gambar. Orang selalu kata gambar yang dimaksudkan di situ ialah dalam bentuk patung yang mana ada bayang. Betul, itu tidak dinafikan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, wa fil baiti qiramun fihi suwar. Langsir yang mana ada gambar. Tuan-tuan ingat dia tampal patung di langsir itu. Betul tak? Sebab kita kan bila kita dah terlalu terbiasa dengan apa, tuan-tuan? Dengan fotografi, kita pegang benda tu halal. Walaupun dulu ramai ulama kata haram, lama-lama adalah fatwa baru disebabkan oleh pendalilan dan seumpamanya, kita kata benda tu okey. Tetapi kalau kita tengok hadis ni, tuan-tuan, wa fil baiti qiramun, iaitu sitrun, langsir ataupun kain penghadang, wa fihi suwar. Benda tu gambar juga. Jadi, tuan-tuan, Nabi SAW marah. Nabi SAW tak suka. Thumma tanawala sitra fahatakah. Kemudian Nabi SAW ambil langsir tersebut dan Nabi SAW telah padamkan gambar tersebut. Nampak tak? Maksudnya, orang kata, mungkin, ialah cabut benang ke apa ke, supaya tidak zahir lagi gambar tersebut. Yang zahirnya gambar tersebut ialah gambar bernyawa. Betul tak? Sebab kalau gambar apa orang cakap,
pemandangan, bunga-bunga. Memang benda Nabi tak suka, tapi tak sampailah kepada tahap nak marah ni. Wa qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladhina yusawwirun hadhihi as-suwar. Antara manusia yang paling teruk azab daripada hari kiamat ialah orang yang mana membuat gambar-gambar ini. Yusawwirun hadhihi as-suwar, yang membuat gambar bagi gambar-gambar ini. Jadi yang zahirnya tuan-tuan, gambar benda yang bernyawa, binatang ke, manusia ke, berada di apa? Berada di tirai ataupun berada di langsir, berada pada kain penutup pintu dan seumpamanya. Bukan patung tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati sangatlah apabila ambil gambar fotografi yang melibatkan binatang dan juga melibatkan manusia yang digantung di rumah dan seumpamanya. Nampak tak? Benda ni kena berhati-hati sangat. Sebab di sini memang dia tidak boleh difahami daripada hadis ini ialah surah tu, gambar tu dengan erti kata patung yang mana ada bayang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bercerita tentang qiram, iaitu langsir, tirai. Nampak tak? Lepas tu kalau kita nak cerita tentang gambar orang soleh lah, itulah ini, kita dah bahas panjang lebar lah. Pada minggu lepas, benda itu boleh membawa, pada sesi yang lepas dalam Sahih Muslim, panjang lebar yang tu, kita tak tahulah pihak media telah cut belum video tu dan sebarkan ataupun belum. Kita dah baca daripada syarah para ulama' dan seumpamanya. Benda itu boleh membawa kepada kesyirikan, terbuka pintu syirik. Walaupun hatta Syekh Musa Syahil Hashim dia kata, walaupun ihtimal dia, kemungkinan nak pergi kepada syirik itu 1/1000. Nampak tak? Benda ni sangat bahaya tuan-tuan, jadi kita kena tutup pintu ni. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail ibn Abi Khalid qala hadatsana Qais ibn Abi Hazim an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Benda ni lagilah tuan-tuan, orang yang mana minat yang jenis patung-patung, apa orang panggil, robot-robot ke apa ke, benda ni dia antara nafsu nak ikut syariat. Dua tu je lah. Yang diletak di dalam apa orang kata almari, di apa orang panggil, disusun cantik dan seumpamanya. Benda tu kalau tengok dalam syarah, maksud dengan surah ini suar hayawanat, iaitu benda yang mana living thing yang hidup. Semoga Allah SWT ampunkan kita tuan-tuan, antara nafsu kita dan juga agama kita. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail ibn Abi Khalid qala hadatsana Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati al-ghadati min ajli fulan mimma yutilu bina qala fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idzin qala faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz fa inna fihim al-marida wal kabira wa dhal hajah. Nabi marah bila imam terlalu panjang bacaan dalam solat. Dia tidak meraihkan jemaah dia. Dan kita dah bahas panjang lebar dalam sesi lepas. Pendek itu bukan macam kita inna a'tayna qul wallah. Nampak tak? Kita dah bagi tahu apa saranan Nabi, apa yang perlu dibaca dan seumpamanya. Jadi Nabi SAW marah di sini sebab benda yang dibuat oleh imam tersebut akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah. Nampak tak? So saya rasa jelas. Wa bi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Juwairiyah an-Nafi' an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ra'a fi qiblatil masjid nukhamatan fahakkaha bi yadihi fataghayyadha thumma qala inna ahadakum idha kana fi as-salati fa inna Allah hiyala wajhihi fala yatanakhamanna hiyala wajhihi fi as-salah. Ini pun kita dah baca dalam Sahih Muslim. Nabi marah orang yang mana dia meludah di dalam masjid, ataupun dia hembus hinguh dia dalam masjid, ataupun kahak dia dalam masjid. Nabi marah, terutama bahagian hadapan, sebab kita sedang sembahyang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW ajar bagaimana kita nak buat bila kita berada dalam situasi ada bahan buangan yang kita perlu buang daripada hidung kita ke, daripada leher kita ke, daripada mulut kita ke. Yang tu tuan-tuan dengar dalam kitab as-salah dalam Sahih Muslim. Wa bi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarana Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid ibn Khalid al-Juhani
radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatati faqal. Cerita ni orang tanya berkaitan dengan barang yang mana ditemui tengah jalan. Hak ni ada bab khusus tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqh, dia panggil bab luqatah. Kalau kita jumpa benda, apa yang kita perlu buat? Kemudian kalau kita jumpa lembu, kambing, apa kita perlu buat? Kalau kita jumpa unta, apa kita perlu buat? Kita jumpa benda di jalan utama, jalan umum, ataupun kawasan perumahan, di padang pasir, semua dia punya tafsil, pendetailan dalam kitab-kitab fiqh. Kita jumpa barang yang mana cepat rosak tak cepat rosak, kena dhaman tak kena dhaman, dan seumpamanya, itu semua pendetailan dalam kitab fiqh. Cuma dalam hadis ni, Nabi SAW, dia nak marah kepada satu orang yang mana bertanya, tetapi ditanya tu tak berapa nak guna dia punya akal. Wa bihi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarana Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatati faqal 'arif hasanah. Bagi tahu. Setahun buat iklan di perkumpulan manusia, di pasar ataupun di masjid. Tapi janganlah bagi tahu dia punya detail. Siapa ada kehilangan barang sekian. Jadi awal-awal tu mungkin dia 2-3 kali seminggu, kemudian lama-lama seminggu sekali, dan seumpamanya sampailah tempoh 1 tahun. Thumma arif wika'aha wa ifasaha. Kemudian dia kena tahulah benda yang dia jumpa tu, kalau beg duit macam mana, color dia macam mana, isi kandungan dalam tu banyak mana, pengikat beg duit tu macam mana. Itu maksudnya kita kena tahu detail satu-satu. Kalau kita jumpa jam, kita tak bagi tahu jam apa. Kita jumpa duit, tak bagi tahu banyak mana. Tetapi at least kita kena tahulah benda tu, supaya bila orang datang mendakwa itu dia punya, bila kita interrogate dia, jadi kita tahu dia menipu ataupun tidak. Thummastanfiq biha. Lepas 1 tahun, kalau kamu nak guna, kamu gunalah. Itu maksud dia. Fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaih. Tetapi kalau tuan dia datang walaupun selepas itu, maka kamu kena dhaman, kena ganti balik. Tapi kalau dia tak datang, halal dah untuk kamu gunakan. Qal ya Rasulullah fadallatul ghanam. Ada orang tanya. Itu Nabi cerita tentang jumpa duit lah, sebagai contoh, dalam bekas duit ataupun emas ke perak ke. Kemudian orang tanya fadallatul ghanam, kambing yang mana tersesat. Jumpa kat tengah padang pasir atau dalam hutan kambing duk embek. Kita tahulah tu kambing orang kan. Macam mana kita nak buat? Nabi kata khudha, ambillah, fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhi'b. Dia sama ada jadi milik engkau ataupun milik saudara engkau. Maksudnya tuan dia, bila kamu balik buat iklan, tuan dia datang, tuan dia dapat balik. Tapi kalau tuan dia tak datang, jadi milik engkau. Ataupun kalau kau tak ambil, dia akan jadi milik serigala. Serigala akan makan. Kemudian lelaki tersebut kata, ya Rasulullah fadallatul ibil. Wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan unta yang mana sesat? Perawi kata, qal faghadiba Rasulullah SAW hatta ihmarrat wajnatah, atau qal ihmarra wajhu. Sampai Nabi SAW memang marah, nampak sangat Nabi SAW marah pada muka baginda yang mulia. Jadi mungkin setengah orang kata, kenapa nak marah? Tapi sebahagian guru, dia kena marahlah kalau ada anak murid yang bengap sangat ni. Kan, tak nak guna langsung akal ni payah juga. Nabi SAW kata, malaka walaha. Apa kaitan kau dengan unta tersebut? Ma'aha hidha'uha wa siqa'uha hatta yalqaha rabbuha. Unta ni, dia kan satu binatang yang mana dia boleh survive untuk satu tempoh yang lama. Dia punya air minuman yang disimpan. Dia boleh makan kaktus, dia boleh makan macam-macam. Dan dia ada dia punya hidha', dia punya kaki dia tu kukuh lah, dia punya telapak kaki tu maksudnya dia boleh survive lah. Sehinggalah tuan dia datang jumpa dia balik lah. Jadi ini apa yang Nabi SAW cakap. Nabi marah sebab orang mana tak nak fikir. Dia berbeza dengan kambing. Kambing berbeza dengan unta. Nampak tak? Cuma pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata kalau jumpa unta sesat kena ambil. Bukan Uthman tak faham hadis Nabi SAW, tetapi kerana uruf manusia telah berubah. Manusia jahat, tak takut kepada binatang buas. Binatang-binatang tu bukan ditakuti akan diterkam binatang buas ke apa, tak. Takut akan dicuri oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Kalau dia jumpa, dia ambil, mungkin dia akan terus jual, dia tidak takrifkan setahun dan seumpamanya. Kan kita tengok video-video orang pergi tangkap lembu, ikat kaki, letak dalam bonet kereta. Sebab manusia ni dia teruk sangat. Jadi Uthman radhiyallahu ta'ala kata, kalau kamu jumpa, ambil, hantar la haula wala quwwata illa billah. Ambil dan hantar ke Baitul Mal. Nampak tak? Ambil dan hantar ke Baitul Mal.
Nampak tak? Hantar ke Baitul Mal. Bukanlah Uthman radhiyallahu anhu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak amal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia faham hukum boleh berubah disebabkan oleh perubahan tempat, masa dan juga manusia. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala haddatsana. Tuan-tuan tengok sini. Kan? Wa qala al-Makki haddatsana Abdullah ibn Sa'id qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Abdullah ibn Sa'id qala haddatsani Salim Abu Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah an Busr ibn Sa'id an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu annahu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan mukhassafatan atau qala hasiran فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Tuan-tuan, kes semayang tarawih. Kan Nabi SAW semayang tarawih pada bulan Ramadan. Nabi keluar beberapa malam semayang dengan para sahabat. Mula-mula ada beberapa orang semayang, tapi esoknya orang lain pun tahu, datang semakin besar bilangan. Selepas beberapa malam Nabi tak keluar. Jadi sahabat ingatkan Nabi, sahabat ni gila ibadat kot tuan-tuan. Tak sabar kita kalau imam tu iklan malam ni cuti tarawih. Oh memang melompat kita. Tak, sahabat datang tunggu depan pintu Nabi kot. Kita imam tunggu azan isyak untuk solat berjemaah sebab tak datang lagi, sebab kenyang, minum air, rehat kan. Ini tak, sahabat radhiyallahu anhu datang depan pintu Nabi. Buat-buat cakap kuat, takut Nabi tidur supaya bila cakap kuat Nabi akan dengar. Ada yang lempar anak batu kena pintu Nabi SAW. Nabi tak tidur pun. Sahabat tunggu Nabi untuk solat kot. Kemudian satu ketika, orang yang gila ibadat ni tuan-tuan, kita tak tahulah. Masa satu tahun tu 2000 berapa ya? 2010. First time saya pergi Island untuk tarawih. Jadi tahun tu dia musim panas. Kita buka puasa maghrib mungkin dalam 9.45, pukul 10. Subuh pukul 3 suku 3.30. Jadi kali pertama imam tu pun dia berhadapan dengan tarawih pada musim panas. Sebelum ni mereka akan khatam 2 kali dalam tarawih. Sekali dalam tarawih, sekali dalam 10 malam akhir punya tahajud. So tahun tu saya pergi, kita duduk sembang macam mana, imam tu kata tak apalah, kita try baca setengah juzuk dulu satu malam, kita tengok macam mana keadaan. Kali pertama tak ada berapa lama tuan-tuan, tak ada berapa lama ada bunyi sosek, kita tak khatam ke tahun ni. Jadi mereka rasa macam kenapa kita tak khatam kan sunat untuk khatam Quran dalam tarawih di sisi majoriti ulama kot. So, imam tu kata tak apalah. Imam tu kata, Hanafi you semayang 20 rakaat, baca setengah juzuk je. Jadi kalau setengah juzuk 20 rakaat ataupun 30 malam baru 15 juzuk, betul tak? Jadi pada tahun tu, imam tu dia habiskan lagi 15 juzuk dalam 10 malam akhir. Jadi sekali khatam je tahun tu. Tahun kedua saya pergi lagi. Jadi tahun kedua ni memang imam tu kata kita kena khatam dalam tarawih macam-macam mana pun sekali. Tetapi 10 malam akhir, kita orang cuba juga dapat dalam 15 juzuk. Kemudian, apa yang saya nak cerita, satu, masyarakat umum tanya, bila kita tak khatam ke tahun ni? Satu lagi ada satu orang budak tu, dia keturunan Sudan. Dia balik cuti musim panas sebab dia belajar medik di tempat lain. Walaupun family dia duduk di island, tapi dia tak belajar di island. So, dia tunggu daripada lepas tarawih, sampailah ke waktu untuk salat qiyam. Dia duduk dalam masjid dia baca Quran, dia hafiz Quran. Kemudian, bila habis sembahyang qiyam, mungkinlah ada dalam sejam setengah lagi sebelum kita nak masuk waktu sahur ataupun waktu subuh, dia nak balik, kita orang nak hantar. Dia kata tak apa, aku jalan je, rumah aku dekat. Sebab kita orang paksa dia untuk hantar. Naik kereta, tuan-tuan tak? Naik kereta 20 minit nak sampai rumah dia. Dia datang jalan kaki. Jalan kaki daripada waktu maghrib sampai dekat nak waktu subuh. Dia tunggu di masjid, dia balik untuk sahur, kemudian mungkinlah dia datang dengan ayah dia ke apa lepas tu, wallahu alam. Tetapi ada orang yang mana gila ibadat. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni
Gila ibadat, tunggu Nabi SAW. Cakap supaya Nabi sedar kalau Nabi tidur. Dan mereka, wahasabul bab, mereka lontar batu-batu kecil ke pintu Nabi SAW. Tapi Nabi keluar dalam keadaan marah. Bukan marah sebab ganggu Nabi tidur ke apa. Sebab Nabi takut semayang tarawih itu akan diwajibkan. Nabi kata apa? Mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Aku takut semayang tarawih ini akan jadi fardu ke atas kamu. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum. Ini dalil Malikiyah. Hendaklah kamu semua semayang di rumah-rumah kamu. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik solat satu orang lelaki ialah di rumah dia. Itu untuk solat sunat. Kecuali solat fardu. Illa salat al-maktubah. Kecuali solat fardu. So berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Apakah yang lebih afdal? Semayang tarawih di masjid ataupun semayang tarawih sendiri? Di sisi majoriti, semayang tarawih di masjid lah. Cuma ada sebahagian ulama kata, kalau dia hafiz Quran, dan dah memang ada orang imam di masjid, jadi yang afdal bagi pihak dia lah untuk dia semayang sendiri. So ada sebahagian ustaz kita, dia akan gabung kedua-duanya. Jadi, dia akan semayang 10 malam pertama, jemaah 3 juzuk. Kalau Sri Petaling untuk utamanya, kita pernah hadir beberapa, yang sejuzuk pernah hadir, yang 3 juzuk pernah hadir, yang 5 juzuk satu malam pernah hadir, yang 10 juzuk satu malam kita pernah hadir. Jadi sebahagian ustaz, bukan sebahagian, ramai ustaz yang hafiz-hafiz ni, bila 10 malam pertama mereka datang semayang 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk kan. So 10 malam habislah satu Quran. Kemudian malam ke-11 mereka datang semayang berjemaah untuk isyak, kemudian mereka akan balik dan mereka akan semayang sendiri. Sama ada dengan anak ke dengan isteri ke untuk ulangan Quran mereka. Jadi hafiz-hafiz Quran, kalau dia banyak semayang di belakang orang pada bulan Ramadan, dia tak usaha untuk jadi imam, maka Quran dia akan jadi rosak lah. Babul hadari minal ghadab. Liqaulillahi ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bab kita kena ambil berat, berhati-hati berkaitan dengan sifat marah. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mana menjauhi dosa-dosa besar, perkara-perkara yang keji dan mungkar. Dan apabila mereka marah, maka mereka akan tekan kemarahan mereka. Mereka akan cuba untuk kawal dan hapuskan kemarahan mereka. Maksud yaghfirun ni adalah untuk tutup kemarahan mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang mana menginfakkan harta benda mereka dalam keadaan mereka senang atau keadaan mereka susah, dan orang yang mana menekan, menahan kemarahan mereka, dan orang yang mana memaafkan manusia, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang ataupun orang yang mana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan kena tengok dalam kitab-kitab tafsir lah, apa tafsiran dia dan seumpamanya. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Terjemahan mudah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mana perkasa, gagah, yang mana boleh mengalahkan orang kalau dia bergusti, kalau dia bertinju, kalau dia bertumbuk. Tidak. Sesungguhnya orang yang kuat, sebenar-benar kuat, ialah orang yang mana boleh mengawal dirinya ketika mana dia marah. Wa bihi qala hadatsana Uthman ibn Abi Shaybah qala hadatsana Jarir 'an al-Amash an Adi ibn Thabit annahu qala hadatsana Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu annahu qala istabba rajulan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. Kita dah baca semalam. Wa bi qala hadatsani Yahya bin Yusuf qala akhbarana Abu Bakar wa ibn Ayyash an Abi Hassin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Tuan-tuan, satu orang lelaki namanya ialah Jariyah ibn Qudamah, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan juga Ibn Hibban, kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagilah nasihat kepada aku. Nabi kata jangan marah. So sahabat tu minta lagi nasihat dan Nabi SAW tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu jangan marah. Babul haya, bab berkaitan dengan malu. Wa bihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Sawwar al-Adawi annahu qala sami'tu Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya la ya'ti illa bi khair.
Tuan-tuan, Nabi SAW kata, malu ni tuan-tuan tidak akan bawa kecuali kebaikan. Maksudnya malu yang syar'i lah. Bukan malu dalam bertanya benda kita tak tahu dan seumpamanya, tetapi malu, sifat malu. Dan malu ni tuan-tuan kadang-kadang mungkin akan menyebabkan kita tak dapat hak kita. Tapi tak apa, selagi mana dia tak mudaratkan kita, macam orang pinjam duit dengan kita, kita malu nak minta dengan dia. Jadi kalau kita malu, tak ada masalah. Selagi tak mudaratkan kita, kita tak mati, tak apa, tak ada masalah. Jadi kita tak pergi minta kerana malu. Malu nak pergi minta dengan dia. Ada orang macam tu. Tak ada masalah. Nabi kata, al-haya' la ya'ti ila bi khair. Haya', sifat malu ni tidak akan datang ataupun tidak akan bawa kecuali kebaikan. Sebab nanti kita akan jumpa hadis yang mana adalah satu orang ni dia kritik kawan dia sebab malu. Jadi malu dia ni menyebabkan dia tak dapat hak dia. Jadi tak apa, tak ada masalah. Kalau duduk madrasah tuan-tuan, kan kadang-kadang lepas makan tu dia bagi buah apple ke apa, budak-budak ya ajum-ajus kan, budak-budak hafiz kan, macam tak pernah jumpa apple, berebut-rebut. Kita budak umur 30 dah saya pergi madrasah, takkan saya lagi berebut nak ambil buah apple. Jadi kadang-kadang sifat haya ni perlu ada. Ustaz kita selalu pesan, jangan orang Kelantan kata temoa depan makanan. Terutamanya bila orang ajak kita pergi makan. Budak-budak Darul Hadis, tahun-tahun akhir ni biasanya ramai orang ajak pergi makan. Dia bukan makan simple-simple tuan-tuan, ini kambing bakar, kambing golek ni. Orang Afrika ni, South Africa ni dia banyak dia panggil adat dia banyak buat braai. Braai ni maksudnya kambing bakar, sausage, benda-benda macam tu lah. Jadi ustaz-ustaz selalu pesan. Tapi sebenarnya orang ajak makan tu bukan saja ajak makan. Dia nak umpan kita keluar setahun ni, tabligh ni. Lepas habis belajar, dia nak suruh kita keluar setahun. Jadi dia panggillah makan dulu. Lepas tu bagilah ceramah sikit, bagi nama siapa nak keluar setahun jalan Allah. So, ustaz-ustaz kita selalu pesan, pelajar agama dia kena ada izzah, dia kena ada kehormatan diri dia. Jangan sampai kita tunjuk orang belajar agama ni lapar. Nampak tak? Sampai orang kata macam berebut-rebut dan seumpamanya. Haya, sifat malu itu kena ada. Wallahu alam bissawab. So Nabi SAW kata, al-haya'u la ya'ti ila bi khair. Haya, sifat malu ini tidak akan bawa kecuali kebaikan dalam hidup kita. Faqala Bushair ibn Ka'ab, maktubun fil hikmati, inna minal haya' waqaran, wa inna minal haya' sakinatan. Faqala lahu Imran, uhaddithuka an Rasulillah SAW, wa tuhaddithuni an sahifatik. Jadi, Bushair ibn Ka'ab, dia ialah Al-Adawi, dia kata apa? Ada tertulis di dalam hikmah. Tak tahulah hikmah mana, mungkin kitab-kitab lama ke apa. Disebut antara haya, sifat malu ni ada waqar. Kita nampak waqar. Orang kata haibah. Ataupun kita kata, apa yang terjemah waqar, haibah ni, nampak orang kata dia punya credibility ke ataupun dignity ke apa. Tak tahu lah terjemah dia, pandai lah korang. Nampak macam orang Kelantan mungkin ada sebut mate. Dia panggil nampak mate, nampak Masya Allah cool. Kalau orang Korea mungkin sebut moshita. Oh, moshiso. Oh, Masya Allah cool. Oh, nampak tak? Peh. Nampak tak? Kemudian wa inna minal haya' sakinatan, dan ada dan antara haya' ni adanya sakinah, ketenangan dan seumpamanya. Cuma Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, benda yang disebut dalam hikmah, kata-kata hikmah tu bukan benda salah. Tetapi dia tak suka satu situasi bila kita sebut Quran, kita sebut hadis, tiba-tiba orang lain nak sebut benda lain. Bukan buku-buku motivasi salah, tidak. Kan buku motivasi banyak dah, bahasa Inggeris lah apa. Tetapi tuan-tuan, ada kadang-kadang orang suka baca buku motivasi fulan. Kan? Satu muka surat ada 2 patah perkataan. Buku-buku moden banyak kan. Tetapi kita tak cuba nak cari motivasi tu daripada Quran, daripada hadis dan seumpamanya. So Imran ibn Husain kata, aku riwayatkan kepada engkau daripada Nabi SAW, al-haya' la ya'ti illa bi khair. Tiba-tiba kamu nak sampaikan kepada aku daripada sahifah engkau, daripada buku-buku engkau, kitab-kitab lama engkau. Nampak tak? Cumanya ada riwayat yang lain yang menunjukkan sebab apa Imran ibn Husain marah. Dia kata apa? Anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'af. Sebab tu kita kata sebahagian daripada haya sekian, sebahagian daripada haya sekian. Tetapi ada dalam riwayat lain dia kata wa minhu dha'af, tetapi ada sebahagian daripada haya ini ialah kelemahan. Jadi itu yang
Imran Ibn Husain tak suka. Nampak tak? Ada juga jawapan ulama kata, marahnya Imran Ibn Husain tadi sebab tadi. Ada pula yang kata, sesungguhnya Imran Ibn Husain marah sebab hujah ialah apa yang ada dalam wahyu. Quran, sunnah dan seumpamanya. Jadi bila telah datang wahyu, Quran, sunnah dan seumpamanya, kenapa kita nak sebut daripada kitab-kitab yang lain? Sepatutnya itu yang perlu didahulukan. Kita orang Islam ada jati diri kita. Kan, betul macam mana pun, baik macam mana pun Stephen Covey punya buku, 7 Habits ke 18 Habit ke apa ke, kita ada benda daripada Quran, sunnah kot. Nampak tak? Sepatutnya kita kena berbangga dengan apa yang kita ada. Wallahu a'lam bis-shawab. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Nampak tak? Nabi SAW lalu melintasi satu orang lelaki, dia sedang kira macam kritik lah saudara dia, sama ada adik-beradik dia ataupun sahabat Islam dia, berkaitan dengan haya, sifat malu. Engkau ni malu je memanjang. Dan sifat malu engkau ini telah memudaratkan engkau. Nampak tak? Bila orang terlalu malu, tuan-tuan, dan dia kata tak apalah, orang tak bayar hutang aku pun, tak apalah, dia nak pinjam, mungkin dia susah kot. Padahal kawan tu enjoy, jolly, pinjam duit dan seumpamanya kan. Tuan-tuan tahulah dalam IG banyak kan, orang yang bagi hutang ni, dia pula yang malu nak minta hutang. Dia pula yang kena tulis ayat karangan panjang lebar nak minta balik hak dia. Jadi mungkin dia kata tak apalah. Jadi sifat malu ni boleh memudaratkan dia. Nampak tak? So kawan dia ataupun saudara kandung dia ataupun saudara tiri dia ni marahlah dia. Maka Nabi SAW kata biarkanlah ia. Nampak tak? Biarkanlah ia. Kerana apa? Haya itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita ni pun tuan-tuan, kalau tidaklah sampai tahap orang kata memudaratkan kita. Maksud kalau orang tak bayar hutang tak memudaratkan kita. Jadi tak apalah, kita bagi mohlah lah, kata bagi tempoh masa lah, ataupun mungkin kita halalkan kerana kita malu dan seumpamanya, tetapi dia tidak memudaratkan kita, tidak memudaratkan tanggungan kita dan seumpamanya, boleh biarkan kerana itu ialah tanda daripada iman. Nabi kata da'hu fa innal haya'a minal iman. Wa bihi qala hadatsana, tapi kalau dia tak nak ada sifat malu tu, dia nak pergi minta hutang dia dan seumpamanya, tak ada masalah. Nak pergi berebut apple tu tak ada masalah, tak berdosa. Wa bihi qala hadatsana Ali bin al-Ja'ad, tapi saya memang tak pergi berebutlah sebab ada orang telah ambil untuk saya. Wa bihi qala hadatsana Ali bin al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Maula Anas qala Abu Abdullah ismuhu Abdullah ibn Abi Utbah sami'tu Abu Sa'id radhiyallahu anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha babun idza lam tastahi fasna' ma syi't. Ini hadis masyhur, kalau kau tak malu buatlah apa kamu suka. Macam-macam tuan-tuan. Na'udzubillah. وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربع بن خراش قال حدثنا ابو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Ini jelas, kalau tak malu buatlah apa yang kamu suka. Dan kita tengok kebejatan yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini kerana hilangnya sifat malu. Bab ma la yustahya min al-haqqi lit-tafaqquh fi din. Bab berkaitan sepatutnya kita tidak malu apabila melibatkan benda yang benar dan tujuannya adalah untuk kita mendalami agama, untuk faham agama ini. Wa bihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab ibnati Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن الريثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء
لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال لقوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله وزاد فحدثت به عمر رضي الله عنه فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. Ini tuan-tuan, Abdullah bin Umar duduk dalam perkumpulan sahabat, Nabi tanya berkaitan dengan satu soalan lah, perumpamaan satu orang mukmin seperti satu pokok yang warna hijau. Dia punya daun tidak gugur, wala yatahat, ni pun sama juga saya rasa tidak gugur. Nampak tak? Kemudian Nabi tanya, pokok apa? Ada orang cakap pokok tu, ada orang cakap pokok ni. Tapi Abdullah bin Umar, dia masih lagi remaja pada waktu tersebut, jadi dia malulah, dia tak cakap. Kemudian Nabi SAW jawab, itu ialah pokok kurma, nakhlah. Kemudian dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar bagi tahu kepada ayah dia. Dan ayah dia kata, aku lebih suka kalau engkau jawab soalan Nabi sebab kau tahu. Daripada sekian-sekian. Maksudnya daripada sekian-sekian, daripada harta yang banyak. Min humurin na'am. Daripada harta yang banyak. Unta-unta yang gemuk-gemuk dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia tak patut ada hayat. Betul lah, ilmu ni tak patut ada hayat. Itu yang cuba disampaikan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih dalam bab ini. Walaupun Ibnu Umar dia tak jawab kerana malu. Benda itu memanglah malu tu in general nampak bagus. Tetapi dalam bab ilmu sepatutnya tak ada malu. Sebab tu ayah dia kata, Umar radhiyallahu ta'ala kata, aku lebih suka engkau jawab. Kalau engkau jawab lebih aku sukai daripada aku memiliki harta-harta yang banyak. Wa bi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana marhumun. قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. Ini berkaitan dengan wanita yang mana dia pelawa diri dia untuk jadi isteri Nabi SAW. Faqalat, wanita tersebut kata, hal laka hajah fiyya? Ya Rasulullah, kamu tak nak kahwin tak dengan aku? Faqalat ibnatuhu, anak kepada Anas. Pada waktu tersebut dia perempuan. Orang perempuan ni patutnya ada sifat malu kan. Kemudian anak Anas radhiyallahu anhu kata, ma aqall haya'aha. Alangkah tidak malunya perempuan tersebut. Anas hardiklah. Faqala hiya khairum minki. Dia lebih baik daripada engkau. Sekurang-kurangnya dia mencuba nasib dia. Aradat ala Rasulillah SAW nafsaha. Dia pelawa diri dia untuk kahwin dengan Nabi. Kalau Nabi terima, dia akan jadi ummahatul mukminin. Salah seorang daripada ibu orang Islam. Dan akan dapat, orang kata, keberkatan, dia akan dapat kedudukan jadi isteri Nabi dan seumpamanya. At least dia tak malu pada benda yang mana membawa kebaikan untuk dia, dunia dan juga akhirat. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa kana yuhibbu at-takhfifa wal yusra 'ala an-nas. Nabi kata mudahkanlah dan jangan kamu susahkan, selagi mana tidak haram, tidak langgar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW suka untuk memudahkan ke atas manusia. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل, Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adh bin Jabal antara sahabat yang mana dihantar ke Yaman. Jadi Nabi SAW bagi peringatan. Bila hantar jadi da'i, bila hantar jadi mufti, bila hantar jadi orang berjawatan di satu tempat, Nabi SAW bagi peringatan. Qala lahum yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a. Hendaklah kamu mudahkan dan jangan kamu susahkan. Hendaklah kamu bagi berita gembira dan jangan kamu menakut-nakutkan. Tapi sebenarnya maksud Nabi SAW berdasarkan riwayat-riwayat lain ialah kamu jangan sentiasa bagi berita yang menakutkan. Banyakkanlah bagi berita yang menggembirakan. Kita kena gabung antara targhib dan juga tarhib. Tetapi kalau boleh lebihkan targhib dulu supaya manusia tidak berputus asa. Tetapi janganlah sentiasa bagi targhib sampai manusia jadi lupa diri ataupun manusia jadi macam terlalu lebih tawakal. Kena juga bagi benda-benda yang menakutkan sekali-sekala. Wa tatawa'a, apa maksud wa tatawa'a? Hendaklah kamu bersatu hati. Jangan berselisih. Kalau ada perbezaan pendapat pun jangan zahirkan kepada masyarakat. Sebab kamu ni diutuskan oleh Nabi SAW, wakil daripada Nabi. Jadi kalau kamu berdua berselisih, bagaimana, apa yang akan berlaku kepada masyarakat? Maksudnya sebelum buat keputusan, mesyuarat dulu. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna bi ardin yusna'u fiha syarabun min al-'asal.
Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bagi tahu, wahai Rasulullah, kami berada di satu tempat yang mana di tempat tu dibuat satu minuman daripada madu. Yuqalu lahul bita', yakni dia nama dia bita', tapi benda tu memabukkanlah. Wa syarabun minasy-sya'ir, dan ada minuman yang mana dibuat daripada gandum. Yuqalu lahul mizr, nama dia mizr. Faqala Rasulullah SAW, kullu muskirin haram. Nabi SAW bagi kaedah mudah, benda yang memabukkan haram. Sikit memabukkan haram, banyak memabukkan haram. Tak kira lah nama apa sekalipun, sebab bukan ibrah dia dengan nama. Sebab tu mafhumul laqab bukan hujah di sisi ulama-ulama usul. Dia tidak diharamkan minuman itu kerana namanya, tetapi kerana apa mudarat yang mana terhasil daripada minuman tersebut. Sebab tu di hujung zaman nanti akan ada orang yang mana mengubah nama, yastahilluna al-hirra wal harir, kan? Mereka menghalalkan arak, tukar nama dan seumpamanya. Benda itu tidak akan mengubah hakikat benda tersebut. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyah annahu qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Sakkinu ni tenangkan, jangan ribut-ribut, jangan repot-repot. Sakinu wala tunaffiru, daripada kalimah sakinah, tenangkan. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattu ila akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi shay'in qattu illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima biha lillah. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW tidak diberi pilihan antara dua perkara kecuali Nabi akan pilih yang paling mudah, selagi mana benda itu bukan dosa. So apa yang berlaku sehari dua ni berkaitan dengan tudung wanita semayang, kan? Yang two piece, kain telekung tu, kan, atas dengan bawah, betul tak? Satu fatwa dikeluarkan berpegang kepada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia pakai dua piece tu, yang tudung, baju tudung ke atas tu, dia tak pakai apa-apa dalam tu. Jadi kan benda tu kan dia tidak ikat, kan? Jadi memang kita tak nampak aurat pun, tetapi boleh nampak aurat daripada bawah, betul tak? Boleh nampak aurat daripada bawah. Maksud kalau orang pergi solat, cukak apa dia panggil tu, boleh nampak. Jadi nampaklah dia punya lengan apa, jadi solat tu batal. Sebab dia kata itu ialah aurat minal jawanib, dari sudut sisi. Bahas panjang dalam fiqh, tetapi itu satu pendapat dalam mazhab. Dia ada pendapat lain dalam mazhab kita juga yang kata benda tu tak ada masalah. Nampak tak? Ada pendapat yang kata benda itu tidak ada masalah. Sebab tak nampak pun kulit dia apa semua, memang lengkap. Tak payah kira lah kita boleh nampak ke kalau kita pergi selak. Nampak tak? Itu tak ada, tak ambil kira. Yang paling penting dia tutup aurat secara sempurna, orang tak nampak. Jadi solat dia sah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tatbikkan isu itu dengan hadis ini, bahkan saya mesyuarat dengan ustaz-ustaz saya, ustaz-ustaz yang mengajar fiqh dan seumpamanya. Jadi dia kata, untuk orang awam ni kita bagi yang mudah. Selagi mana benda tu ada khilaf dalam kalangan ulama, hatta daripada tabaqah, daripada batch yang sama. Ar-Ramli dengan Ibn Hajar Al-Haytami, dua-dua Syafi'i, dua-dua mu'tamad mazhab. Dan apa yang ditakrir dalam kitab-kitab fiqh kita, salah satu daripada dua ataupun lima orang pemuka-pemuka mazhab, Syekh Zakaria Ansari, Khatib Syrbini, Imam Jalal Mahalli, Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar Al-Haytami, ini semua mu'tamad, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang nak ambil pendapat Ar-Ramli, benda itu mudah untuk orang awam dan seumpamanya, plus tuan-tuan, dia semayang dalam keadaan tutup aurat, orang tak nampak apa pun. Nampak tak? Jadi itu adalah yang paling mudah. Ustaz kita kata, fatwakanlah benda tu, tak ada masalah pun. Sebab apa? Tidak ada dalil yang jelas qat'i daripada Quran, tidak ada dalil yang jelas qat'i daripada sunnah yang kita boleh faham benda itu membatalkan salat kerana tidak tutup aurat. Ala kullin, Aisyah radhiyallahu anha kata, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayn qattu illa akhadha aysarahuma. Tidaklah Nabi SAW diberi pilihan antara dua benda kecuali Nabi akan ambil paling mudah. Cuma ustaz kita pesan untuk orang awam fatwa yang mudah, untuk diri kita tasyaddud. Kita kena kerah dengan diri kita. Malam yakun ithman, selagi mana benda itu bukan satu dosa yang qat'i. Nampak tak? Selagi mana ia bukan dosa yang qat'i. Nampak tak? Fa in kana ithman, kalau benda tu jelas benda tu dosa, kana ab'ada das minhu, maka Nabi SAW paling jauh daripada benda tersebut.
Antara dua pilihan. Makan benda haram, makan benda halal. Confirm lah Nabi SAW akan ambil yang halal. Tetapi antara benda yang mana orang kata diperselisihkan. Udang ni boleh makan, tak boleh makan? Mazhab kita boleh. Mazhab Abu Hanifah ada beberapa qaul. Sebab di sisi mereka, makanan laut yang boleh ialah ikan je kan. Lepas tu masalah ketam lah apa semua. Saya pergi Bangkok 1 tahun tu dengan kawan-kawan saya daripada Jerman apa belajar sama South Africa. Saya kan bodoh, bukan tahu apa pun. Baik, pergi Thai, you tak makan seafood, tak makan tom yum, itu berganda kali bodoh. Jadi jadi apa yang berlaku? Kawan saya 2 orang ni, seorang Syafi'i daripada Sri Lanka, tapi seorang lagi ni dia Afghani, Germany, Hanafi. Saya pergi Bangkok beberapa hari, mestilah kita nak makan benda-benda yang sedap lah, nampak tak tuan-tuan? So dia berkata, taklid je lah. So dia makan juga. Tapi kalau orang jenis Syadik, engkau Hanafi apa ni? Makan ketam, makan sotong. Seolah-olah ketam dengan sotong tu macam babi yang disepakati. Ijma' benda tu haram. Benda mukhtalafih. Antara fuqaha ada yang kata boleh, bahkan itu pendapat majoriti. Jadi, malam yakun ithman, benda tu bukan dosa yang qat'i. Nampak tak tuan-tuan? So, dia pun makan lah. Kata, aku taklid engkau lah. Tafadhal, tak ada masalah. Sama juga dalam masalah semayang. Satu ketika, kami cuti, kami nak pergi main paintball lah dia panggil. Dengan kurta, dengan serban hitam, serban putih kan. Pergi tempat orang kafe, turun satu van ramai-ramai. Kemudian kita orang sampai, mazhab Syafi'i telah masuk waktu asar. Sebab asar mazhab Syafi'i ialah satu bayang tu sama panjang kan. Mazhab Hanafi, mu'tamad dalam mazhab mereka, qaul Abu Hanifah ialah dia kena 2 kali ganda. Jadi duk sosek nak semayang tak nak semayang. So kawan-kawan kami ramai Hanafi dan Syafi'i pun ada. So dia kata ginilah, kalau korang semayang, kami boleh semayang belakang kau. Tapi kalau kami nak mulakan semayang jadi imam, kami tak boleh. So kami pun Allahu Akbar. Saya tak ingat jamak qasar ke tak masa tu, tapi dia orang datang semayang. Jadi agama ni tuan-tuan benda mudah. Sebab yang kata semayang asar sama dengan mazhab majoriti ialah pendapat Imam Muhammad dan juga Abu Yusuf. Antara 2 orang syekhin dalam mazhab. Bukanlah kita kata pendapat yang macam ijma' Hanafiyah bahawa inilah waktu semayang asar. Dua kali ganda, orang kata benda panjang yang mana dipacak tu kan. Tidak. So dalam agama ni tuan-tuan ada benda yang mana bersifat mudah, malam yakun ithman, selagi mana dia bukan ithim, satu dosa mana disepakati. Nampak tak? Cuma orang yang mana dia memilih untuk wara' untuk diri dia dan seumpama, itu cerita lain. Tetapi kalau untuk orang awam, kita bagilah pendapat yang mudah. Lagilah kalau dalam isu-isu macam ni, kalau kita explain, memang sampai kesudah orang awam takkan faham. Aurat belah tepi, aurat belah bawah. Nampak aurat kot celah mana. Tak ada pun orang nak pergi intai masa dia semayang. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita explain pada orang awam, dia bukan menambah kebaikan. Wallahil azim, na'udzubillah. Ustaz-ustaz kami, antara Syekh Marwan, selalu sebut, dia kata apa? Kalau kita explain fiqh, pendetailan dalam kitab fiqh, mungkin orang boleh jadi murtad kot. Wallah. Mungkin orang boleh jadi murtad. Dia kata agama menata apa macam ni ni. Orang tu kalau dia pakai telekong Siti Khadijah tu, kan, dengan 2 helai tu keluar rumah, orang kata inilah sesoleh-soleh manusia turun daripada langit. Sebab apa? Pakai pakaian menutup aurat dengan sempurna. Tiba-tiba masuk semayang pakai pakaian sama, solat dia tak sah. Tuan-tuan boleh faham tak? Saya tak boleh faham. Saya cakap ke ustaz saya, kepala otak saya tak boleh faham benda ni. Ustaz saya berkata, okeylah tu. Dia kata macam tu, saya pun tak tahu macam mana. Tetapi dia kata last sekali, untuk orang awam kita fatwakan mudah-mudah. Dan ustaz saya ni bukan ustaz Salafi, memang Syafi'i. Ustaz di Seri Petaling, guru kepada para guru yang mengajar fiqh di situ. Saya malah sebut nama, takut tuan-tuan cari dia, ataupun akan menyebabkan kata, ustaz ni Wahabi juga ni. Sebab apa? Mengajar nasihat Hanafi. Nantak korang lah, malah nak layan. Nampak tak? So, Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, ma khuyira Rasulullah SAW baina amrayn qattu illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi fi shay'in qattu illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima biha lillah. Wa bihi qala hadathana Abu Nu'man qala hadathana Hammad ibn Zaid an al-Azraq ibn Qais annahu qala kunna ala syati'i nahrin bil Ahwaz. Ahwaz ni tuan-tuan satu tempat di Iran. Saya nak pergi itu tapi Covid tak jadi. Sebab ada satu seminar. Ni kawasan ahli sunnah ni. Ahwaz ni.
قد نضب عنه الماء فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس رضي الله عنه فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخين فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. Kata Al-Azraq Ibn Qais, satu ketika kami berada di kawasan pantai, di Ahwaz. Tak tahulah pantai. Ahwaz ni ada pantai kot sebelah mana? Ha? Wallahualam. Tengok peta. Kemudian, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia datang dengan kuda dia. Abu Barzah, sahabat. Kemudian, dia semayang. Dan dia biarkan kuda dia. Tiba-tiba kuda tu lari. Kemudian, dia pun tinggalkanlah kuda dia. Boleh tak boleh untuk batalkan solat? Solat fardu pula. Tapi dalam ni tak cakap pun solat fardu ke solat sunat. Kalau solat sunat jelas. Sebab al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang buat amalan sunat ni dia ialah ketua bagi diri dia. Kalau dia nak sambung-sambung, kalau dia nak berhenti. Dalam mazhab kita, betul tak? Puasa sunat pun boleh batalkan. Solat sunat pun boleh batalkan. Tapi yang betternya jangan batalkan lah tanpa sebab. Tapi kalau dia nak batalkan tak berdosa. Yang ni ada sebab. Fantalaqatil faras. Kuda tersebut lagi. Maka dia tinggalkan solat dia kejar kuda tu sehingga dia dapat kuda tu, tak tahulah dia tampar tak tampar kuda tu. Maka dia ambil kuda tu, kemudian dia datang, dia faqadha salatahu. Perkataan qadha ni tuan-tuan, dia mungkin boleh diperdebatkan, adakah dia qadha dengan erti kata dia sempurnakan solat dia yang dia tinggalkan, ataupun dia ganti balik solat dia yang mana dia telah tinggalkan tadi. Faqadha salatahum. Di sini Al-Qastalani kata addaha, sebab qadha datang dengan maksud menunaikan. So ditunaikan solat. Tak tahulah solat fardu ke solat apa. Dan dalam kalangan kami ada satu lelaki yang mana dia ada pendapat lah, tapi Qastalani kata ra'yun fasid. Dia ada pendapat tapi pendapat dia ni rosak. Nampak tak? Bukanlah pendapat dia ada i'tiqad yang fasid. Dan dalam ni dia kata dia ni berpendapat dengan pendapat orang Khawarij. Fa'aqbala, dia datang dan dia kata, tengok ni, orang ni, dia tinggalkan dia punya salat kerana satu ekor kuda. Kemudian, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berpaling dan dia kata, sejak matinya Nabi SAW, tak pernah ada lagi orang kritik aku ni. Dia kata, tak pernah ada orang lagi kritik aku ni. Kemudian dia kata, sesungguhnya rumah aku jauh. Nampak dah? Rumah aku jauh. Kalau aku teruskan solat aku, kuda aku terhilang, tak tahu pergi mana, aku tidak akan sampai kepada kaum keluarga aku kecuali pada waktu malam nanti. Dan idha'atul mal, harta aku mungkin itulah satu-satunya kuda yang aku ada, kuda yang aku bekerja dan seumpamanya. Nampak tak? Sedangkan solat bila-bila kita boleh ganti. Wajib muassa', ada keudhuran. Dan lelaki tersebut, itulah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kata dia telah bersahabat dengan Nabi SAW untuk satu tempoh yang lama. Dan beliau bagi tahu bahawasanya Nabi SAW ni banyak memberikan kemudahan ataupun beramal dengan kemudahan dalam kehidupan. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri wa qala al-Laits qala hadatsani Yunus. Tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri kata al-ilmu rukhsatun min thiqah. Ilmu ni ialah rukhsah, keringanan yang difatwakan oleh ulama yang thiqah. Wa amma at-tashdid fayuhsinuhu kullu ahad. Adapun untuk bagi tahu ini haram tak boleh, haram tak boleh, haram tak boleh, semua orang boleh bagi tahu. Adapun ilmu yang sebenar ialah rukhsah, kelonggaran, fatwa yang mana dibina di atas dalil, kaedah dan seumpamanya daripada orang yang thiqah. Nampak tak? Daripada ilmu, daripada alim yang thiqah. Adapun tasydid semua orang boleh buat. Oh tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Wa bi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri wa qala al-Laits hadatsani Yunus 'an Ibn Shihab annahu qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahu anna a'rabiyan bala fil masjid fathara ilayhi an-nas liyaqa'u bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala bawlihi dhanuban min ma' أو قال سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
Babul inbisati ila nas wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khalitin nas wa dinaka la taklimannahu wa du'abati ma'al ahl. Bab berkaitan kita happy-happy dengan manusia, gembira-gembira dengan manusia, dan kita bergurau dengan kaum keluarga kita. Tetapi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Khalitin nas wa dinaka la taklimannah. Kamu bergaul dengan manusia tetapi jangan sekali-kali gadaikan, cederakan agama kamu. Dia semua benda ada dia punya had, tuan-tuan. Sebab tu kita bagi tahu manusia ni, tuan-tuan, dia kalau ada dua orang, ada mizaj yang tidak sama, ada tabiat yang tidak sama, memang orang ni tidak akan boleh duduk lama. Betul tak? Satu ahli maksiat, satu ahli ibadat. Dia tak boleh duduk lama, tuan-tuan. Sebab percakapan tak akan jadi sama, perbuatan tak akan jadi sama. Jadi sama ada kita korbankan agama kita sebab kita nak redakan kawan kita ke apa ke dalam majlis reunion sebagai contoh. Pergaulan lelaki perempuan, bercakap benda-benda mengarut. Sama ada dua. Tuan-tuan boleh terus berkawan dengan dia ataupun dia boleh terus berkawan dengan tuan-tuan. Either one. Betul tak? Jadi Abdullah bin Mas'ud kata khalitin nas. Kamu boleh bergaul dengan manusia, tunaikan hak pada manusia, kaum keluarga tu utamanya, jiran tetangga, orang ajak makan, buat keraian, keramaian. Tetapi wadinaka la taklimannah. Adapun agama kamu jangan sekali-kali kamu cederakan. Ada orang ajak pergi majlis, kononnya doa selamat, tapi dalam tu dah jadi macam parti, pergaulan lelaki perempuan. Baik, benda yang wajib seperti menghadiri walimatul urus, hukumnya wajib di sisi kebanyakan fuqaha. Tapi kalau ada pelanggaran syariat, haram untuk pergi. Nampak tak? Boleh pergi kalau kita rasa kita boleh ubah kemungkaran tersebut. Kalau tak boleh, wajib untuk kita tinggalkan dan wajib untuk kita tidak pergi. Wa bi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Abu Umair ma fa'ala an-nughair. Hadis masyhur, tuan-tuan. Maksud Nabi SAW ni bergaul, tak kira dengan siapa-siapa pun. Dengan adik Anas yang kecil pun, yang budak lagi lah, itu pun Nabi tanya, bergurau. Maksudnya tak adalah jadi macam terlalu eksklusif diri Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu al'abu bil banat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Nabi SAW, Aisyah kan kahwin dengan Nabi ketika mana umur 6 tahun bersama umur 9 tahun. Jadi ketika mana berada di Madinah, Aisyah masih lagi kanak-kanak, tak sampai tahap remaja lagi. Jadi adalah kawan-kawan yang sama umur datang. Jadi bila Nabi SAW masuk, mereka akan larilah daripada Nabi. Dan pada waktu tu fayusarribuhunna ni, saya rasa terjemahan dia macam kita kata macam agah, kata Nabi macam bergurau dengan mereka sehingga kan ataupun Nabi hantar mereka semua untuk datang bermain dengan aku. Sebab mereka takut, mereka bersembunyi. Tapi Nabi kata, pergilah main dengan Aisyah, tak ada masalah. Nabi SAW ni satu orang yang mana sangat orang kata terbuka dalam pergaulannya, selagi mana dalam batasan syarak, dengan sesiapa sahaja daripada latar belakang yang macam mana sekalipun. Babul mudarati ma'an nas wa yudhkaru an Abi Darda inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum. Bab mudarah. Mudarah ni, tuan-tuan, dia beza dengan mudahanah. Mudahanah ni walaupun kita nampak macam sama tetapi berbeza. Mudahanah ialah dia macam nak meredakan orang yang mana melakukan maksiat secara terang-terangan, atau pemimpin nak redakan pemimpin yang mana tidak berhukum dengan hukum Allah ataupun buat benda yang haram dan seumpamanya. Jadi dia buat something untuk dapatkan, orang kata, kepercayaan pemimpin tersebut, supaya pemimpin tu suka dia, bagi jawatan dia, bagi harta pada dia. Itu satu benda yang mana memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ingkar, dia tak bagi nasihat, tak bagi apa. Itu dipanggil apa? Sebagai mudahanah. Na'udzubillah bila benda ni berlaku kepada orang agama. Nampak tak? Kerana sedikit daripada dunia,
Dia masuk dalam majlis pemimpin ataupun majlis orang kaya, tetapi dia tengok segala kemaksiatan berlaku, dia senyap, tak cakap apa. Makan dedak. Inilah satu benda yang dinamakan sebagai mudahanah. Adapun mudarah ialah dia tidak duduk dengan orang yang mana melakukan benda-benda maksiat dosa tu tadi. Ataupun kalau orang berdosa pun, dia bukanlah orang yang mana menzahirkan dosa dia. Tetapi orang ni berbaik dengan dia dengan tujuan dakwah. Dalam masa yang sama dia selitkan nasihat dan seumpamanya, tetapi tidak sampai kepada tahap dia menzahirkan dia punya kritikan kepada orang tu. Nampak tak? Cumanya benda ni pun ada tempoh dia, tuan-tuan. Kalau beberapa kali kita bagi nasihat, kalau dia tak nak dengar, kita kena tinggalkan dia juga. Sebab mudarah ni ialah orang kata satu politik bagi kita dalam melakukan dakwah. Nampak tak? Hiya linul kalam, bercakap baik, wa tarkul ighlad, tidak kasar, fil qaul, dalam percakapan. Wa hiya min akhlaqil mu'minin, ini adalah daripada akhlak orang beriman. Wal farqu bainahuma, apa beza antara mudarah dan juga mudahanah? Yang diharamkan, annal mudarah ar-rifqu bil jahil, kita bertindak lemah lembut dengan orang jahil, sebab kita nak ajar dia. Ketika mana kita nak ajar dia, kita lemah lembut dengan dia. Wal fasiq fi nahyi an fi'lih, orang yang mana melakukan dosa tetapi dia tidak zahirkan dosa dia dan dia tidak berbangga dengan dosa dia, tapi sebab kita nak larang dia daripada apa? Daripada melakukan dosa tu, jadi kita kena ada politik lah. Nampak tak? Berbeza dengan mudahanah sebagaimana kita bagi tahu tadi. Dan diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau kata, inna lanakshiru fi wujuhi aqwam, kami ni kan macam senyum di depan sebahagian manusia, wa inna qulubana latal'anuhum, tetapi hati-hati kami melaknat mereka, membenci perbuatan mereka, tetapi kerana masalah tertentu, dakwah, nasihat dan seumpamanya, kami terpaksa bersama dengan mereka. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir أنه قال حدثه عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إئذنوا له فبئس ابن العشيرة أو قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة رضي الله عنه، فلما جاء قال خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه وكان في خلقه شيء، رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن ابن مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. Aqbiyah ni tuan-tuan ialah jenis pakaian, jamak qabak, mungkin yang ada hoodie tu kan, tak silap saya. Kemudian Nabi SAW bahagikan pakaian tersebut dan Nabi SAW simpan satu untuk makhramah. Nabi SAW simpan satu untuk makhramah. Makhramah tak datang. Apabila makhramah datang, Nabi SAW kata, khaba'tu hadha lak, aku telah simpan pakaian ini, satu pakaian ini untuk engkau. Ayub As-Sakhtiyani perawi kata, Nabi simpan di dalam pakaian Nabi SAW. Bukan. Macam mana ni terjemahan dia? Qala Ayyub bi thawbihi. Ayyub dia masa riwayatkan tu, mungkin dia dengar daripada sahabat yang cerita pada dia, maksudnya Nabi SAW simpan di dalam pakaian Nabi. So Ayyub pun buat benda yang sama, bagi tahu kepada anak murid dia. Qala di sini saya rasa dengan maksud buat ni. Tamam, annahu yurihi iyah. Kemudian wa kana fi khuluqihi syai'. Kata Nabi SAW, kata perawi, makhramah ni dia ada attitude sikit. Dia ada attitude sikit, iaitu
dia ni apa? Agak kasar dan mulut dia pun boleh tahan juga sengatan dia. Jadi mungkin sebab itu Nabi SAW simpan untuk dia, untuk macam bagi orang kata gula-gula lah pada dia. Itu dimasuk dalam bab mudarah. Mudarah tu Nabi buat kerana tujuan. Supaya apa? Supaya dia ni lagi lembut dan seumpamanya lah. Itulah yang nak disampaikan. Kemudian bab la yuldagul mu'min min juhrin marratain. Bab orang yang beriman tidak sepatutnya tidak dipatuk daripada lubang yang sama 2 kali. Wa qala Muawiyah radhiyallahu anhu la hakim illa dzu tajribah. Tidak ada orang yang mana wise, yang mana bijaksana, kecuali mesti dia ada banyak pengalaman. Sebab biasanya manusia ni akan dewasa dengan pengalaman. Orang muda lain, orang semakin tua lain. Cara dia berinteraksi dengan satu-satu masalah, situasi, cara dia menimbang apa perlu cakap, apa perlu tak cakap, apa perlu buat, apa tak perlu buat. Biasanya benda ini datang dengan apa, tuan-tuan? Datang dengan pengalaman. Kan orang selalu sebut hamasatus syabab, orang kata semangat para pemuda, wa hikmatus syuyukh, dan juga hikmah, wisdom orang yang dah berumur. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Uqail an Az-Zuhri an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak sepatutnya seorang yang beriman itu dipatuk daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Jadi kita kena cerdik lah, tuan-tuan. Kita kena cerdik. Ala kullin, tuan-tuan boleh baca syarah dia. Bab haqqid dhaif, bab berkaitan dengan hak satu orang tetamu. Kita dah bahas panjang lebar sebelum ni. Berkaitan dengan tetamu 1 hari 1 malam, dan dia punya apa kata konteks hukum dia pada awalnya benda tu wajib 3 hari. Hari pertama dan malam pertama tu biasanya kita akan bersungguh-sungguh, hari kedua kemudian kita bagi je lah apa yang kita ada, hari ketiga pun macam tu. Kemudian kalau nak duduk hari keempat, tuan rumah berhak untuk minta bayaran dah. Itu dululah sebelum orang kata establish pengasingan harta milik dan seumpamanya dalam Islam. Wa bi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Rauh bin Ubadah qala hadatsana Husain an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Nabi SAW masuk jumpa dengan Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia dah berkahwin, tapi seorang ahli ibadat. Dia banyak tumpuk ibadat, baca Quran, semayang malam, khatam Quran dalam semayang, puasa dan seumpamanya, sampai dia tidak menunaikan hak yang sepatutnya kepada isteri dia, keluarga dia, bahkan sahabat dia dan seumpamanya. Sampai bila dia pergi rumah Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda sediakan makanan pun dia tak nak makan sebab dia kata dia puasa. Bila malam pun dia bangun sembahyang sepanjang malam. Jadi benda ni sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW nak ajar Abdullah ibn Amr ibn al-As supaya apa? I'tidal dalam apa? Dalam pengamalannya. Faqala alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Aku telah diberitahu bahawasanya engkau bangun sepanjang malam dan puasa sepanjang hari. Qultu bala. Qal fala taf'al. Qum wa nam wa sum wa aftir. Fa inna li jasadika 'alayka haqqan wa inna li 'aynika 'alayka haqqan wa inna li zawrika 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan wa innaka 'asa an yatula bika 'umrun wa inna min hasbika an tasuma min kulli shahrin 3 ayyam fa inna bi kulli hasanatin 10 amsalha fa dhalika ad-dahru kulluhu. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu jangan buat macam tu. Bangunlah dan tidurlah. Maksudnya bangunlah sembahyang malam, dalam masa yang sama tidurlah pada waktu malam. Puasalah dan berbukalah. Maksudnya jangan puasa sampai tak berbuka-buka, ataupun janganlah puasa setiap hari. Sesungguhnya bagi badan engkau ada hak ke atas diri engkau. Bagi mata engkau ada hak ke atas diri engkau. Wa inna li zawrika 'alayka haqqan. Orang yang mana datang ziarah engkau pun ada hak ke atas diri engkau. Ini sebab kau puasa, orang datang rumah pun air pun tak angkat, kuih pun tak angkat. Benda ni tak bagus. Sebab orang mana datang ziarah dia ada hak ke atas diri kita.
Wa inna, maksud hak di sini tuan-tuan bukanlah sampai tahap wajib. Aku datang rumah kau kena buat air wajib. Tidak. Tapi maksud hak di sini ialah satu benda yang mana sangat-sangat dituntut. Nampak tak? Untuk memuliakan tetamu. Wa inna li zawjika 'alaika haqqa. Isteri kau juga ada hak ke atas diri engkau. Wa innaka 'asa an yatula bika umur. Kamu ni mungkin akan hidup lama. Tetapi kalau kamu berterusan macam ni, bila kamu makin tua, kamu tak larat. Yang bila kamu tak larat, apa yang berlaku? Kamu akan mula tinggalkan ibadat. Kamu akan mula tinggalkan ibadat dan kehidupan kamu jadi lebih buruk berbanding dengan sebelum ni. Nampak tak? Kalau kita istiqamah, kita fikir panjang, oh kalau aku hidup umur 60, 70 pun ibadat ini masih lagi aku boleh maintain. Itu bagus. Ini apa yang cuba disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Fa'asa an yatula bika umrun." Kata Al-Qastallani dalam syarah, "Fala tastati'ul mudawamata 'ala dhalik." Kamu tidak mampu untuk istiqamah dengan amalan. Masa umur 30 lain, tapi umur 40, 50, 60, 70. Dan Qastallani kata, "Wa khairul 'amali ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qall." Dan sebaik-baik amalan ialah amalan yang mana pembuatnya istiqamah walaupun amalan tu sikit. Jadi tuan-tuan, daripada sekarang tuan-tuan kena fikir, apakah amalan yang kita boleh buat, yang kita boleh istiqamah, hatta kalau Allah bagi takdir kita hidup 80 tahun, 90 tahun. Nampak tak? Mesti tuan-tuan kata sehari semayang 5 kali je, puasa sebulan Ramadan je, Quran tak baca langsung, tak zikir. Mesti tuan-tuan fikir macam tu kan? Na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW kata cukup untuk engkau puasa pada setiap bulan 3 hari. Sama ada pada awal bulan, tengah bulan, ataupun hujung bulan, ataupun hari putih, ataupun bila-bila lah tuan-tuan nak puasa, 3 hari sebulan. Dan kerana apa? Setiap kebaikan yang dibuat akan dapat 10 kali ganda. Kalau puasa 3 hari, seolah-olah puasa 30 hari. Dan kalau kamu buat macam tu sepanjang tahun, maka seolah-olah kamu telah puasa setahun. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dia kata, "Fashadattu fashuddida alai." Tapi pada waktu tersebut aku tak terima saranan Nabi SAW. Sebab apa dia tak terima? Dia faham Nabi SAW itu bagi nasihat. Itu bukanlah satu hukum qat'i mesti kena buat macam tu. Dan kalau tak buat macam tu dia jadi mubtadi' ahli bid'ah ke tidak? Dia faham pada waktu tersebut Nabi SAW datang nak bagi yang mudah untuk dia. Tetapi kalau buat tak haram pun. Maka dia kata fashaddatu. Aku keras atas diri aku, fashuddida alayya. Kemudian Allah Ta'ala keraskan untuk diri aku, ke atas diri aku. Faqultu, aku kata, fa inni utiqu ghaira dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu untuk buat lebih daripada ni. Qala fasum min kulli jum'atin 3 ayyam. Nabi kata, setiap minggu, maksudnya setiap Jumaat ialah setiap minggu, kamu puasalah 3 hari. So dalam sebulan dapatlah 12 hari lebih kurang. Qal fashaddatu fashuddida alayya. Aku berkerah juga. Last kali Allah keraskan ke atas aku. Qultu utiqu ghaira dhalik. Qala fasum sawma nabiyillah Daud. Kalau nak buat juga, buatlah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Aku tanya, wa ma sawmu nabiyillah Daud? Qala nisfud dahr. Dalam riwayat yang lain, dia kata dia mampu lagi. Nabi SAW kata, tidak ada lebih afdal, lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Walaupun ada orang puasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan berpuasa, berbanding dengan orang yang mana puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Yang puasa ikut puasa Nabi Daud ini lagi afdal daripada orang yang mana puasa keseluruhan tahun, kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa. Sebab dalam riwayat kata memang tak ada dah, tidak ada lebih baik daripada itu. Sebab banyak tidak semestinya baik. Maksudnya tidak semestinya dia punya pahala tu lebih. Nampak tak? Ada benda bersifat kualiti, ada benda bersifat kuantiti. Bab ikramid dhaif wa khidmatihi iyyahu bi nafsihi wa qawlihi ta'ala dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bab memuliakan dhaif. Dan dhaif ni ialah tetamu, dan dia berkhidmat kepada tetamunya dengan diri dia sendiri. Maksudnya kalau kita beli makan bungkus tak ada masalah. Itu pun dah memuliakan tetamu. Tetapi lagi bagus kalau kita khidmat dengan diri kita sendiri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dhaifi Ibrahim al-mukramin, tetamu Ibrahim yang mana dimuliakan. Qala Abu Abdullah yuqal huwa zaurun wa haula'i zaurun wa dhaifun. Ini dari sudut bahasa. Wa ma'nahu adyafuhu wa zuwaruhu li'annaha masdar. Mithlu qaumin ridan wa adlan yuqal ma'un ghaurun wa bi'run ghaurun wa ma'ani ghaurun wa miyahun ghaurun. Wa yuqal al-ghauru al-ghairu la tanaluhu ad-dila. Kullu syai'in ghurta fihi fahuwa magharatun. Tazawaru ay tamilu minaz zawar wal azwaru al amyal. Ini semua dari sudut bahasa, perkataan bahasa tuan-tuan boleh belajarlah.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. Hujung ni Nabi SAW kata ni pada awal-awal Islam hatta Nabi kata tidak halal bagi satu orang tetamu ni untuk dia duduk di sisi tuan rumah tu sampai menyusahkan dia. 3 hari okey pada awal-awal dulu. Sekarang 1 hari pun tak wajib. Sebagaimana kita dah bahaskan. Tetapi sangatlah dituntut untuk kita terima tetamu berdasarkan kemampuan kita. Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik fa dzakara mithlahu wa zad man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. Ini yang saya maksudkan. Pada awal-awal Islam dulu, Uqbah bin Amir kata, ya Rasulullah, Tuhan telah menghantar kami dalam perjalanan untuk satu-satu tujuan, perang ke apa kan. Kemudian kami turun di satu tempat, satu kaum, tapi mereka tak terima kami sebagai tetamu. Sebagaimana saya bagi tahu, dulu mana ada hotel, mana ada pasar, tengah-tengah hutan, tengah-tengah padang pasir. Walaupun ada penginapan, tetapi mereka tak buka kedai lah. Nampak tak? Tak ada supermarket, tak ada family mart, tak ada e-mart, tak ada apa. Tak ada hotel, tak ada apa. Jadi, fama tara. Apa pandangan tuan? Kami dah pergi minta nak tumpang, nak makan, minum. Dan kami pun mungkin tak ada duit dan seumpamanya. Apa yang perlu kami buat? Apa pandangan tuan? Faqala lana Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, jika in nazaltum biqaumin, jika kamu turun, berhenti pada satu kaum, fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu. Jadi mereka layan kamu dengan apa yang sepatutnya diberikan kepada tetamu, maka terimalah. Nampak tak? Maksudnya kalau mereka bagi makan 2 kali sehari, nasi dengan ikan kering, terimalah, tak ada masalah. Tapi kalau mereka tak buat macam tu, fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Seolah-olah macam Nabi kata, aku bagi keizinan pada kamu untuk ambil secara paksa harta mereka. Nampak tak? Kemudian Al-Laits Ibn Sa'ad, dia telah fahami hadis ini sebagai wajib. Amalan bi-zahiril amr. Wa an yu'khadh dhalika minhum in imtana'u qahran. Laits bin Sa'ad kata, kalau ada orang tak nak bagi, dalam kes-kes macam ni, jadi kita boleh ambil. Sebab Nabi bagi keizinan. Dan Imam Ahmad kata, wajib kalau kita turun di kawasan, orang kata badui, macam tengah padang pasir, mungkinlah ada kawasan oasis yang orang duduk dan seumpamanya. Dan bukannya di kawasan perkampungan yang ada, orang kata, pasar, jual, apa itu ini. Adalah pendapat-pendapat. Cumanya jumhur pula dia kata, hadis ini boleh dipakai tetapi bagi orang yang mana muttar, orang yang mana memang berhajat sungguh-sungguh. Kalau tak makan mati, tak ada duit, tak ada apa. Jadi pada waktu tersebut wajib untuk menjamu mereka makan ataupun bagi mereka tempat tinggal. Nampak tak? Jadi atas pendapat jumhur, kalau seseorang itu tidak muttar dan orang itu ada duit, jadi orang yang mana ada makanan dan seumpama, dia boleh jual. Kalau dia nak jual, dia tak nak buat benda sunat tu, jadi dia boleh jual. Tetapi kalau dia amalkan hadis untuk muliakan tetamu dan seumpamanya, dia akan dapat pahala yang besarlah, ganjaran di sisi Allah. Tapi kalau muttar ni cerita lain lah tuan-tuan. Orang mana kalau kita tak bagi makan, dia akan mati. Itu cerita lain lah. Jadi itu sebagaimana yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan semalam.
Ala kullin. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri sikit lagi. An Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cukuplah dulu kan? Naktafi bihadzal qadar. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.